طيبا وللسلوم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. All the messengers and the prophets shining bright from the light of Allah, saving mankind from the darkness, bringing rahmat to the whole world. All the messengers and the prophets shining bright from the light of Allah, saving mankind from the darkness, bringing rahmat to the whole world. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullahi alayka. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullahi alayka. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammad ya Nabi Allah ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi malam ni dalam Radar Bukan Sekadar, Radio biasa. InsyaAllah minggu baru, hari baru. Jadi siaran baru bersama dengan tema baru. Ya. Untuk siapa yang dah baca poster untuk malam ni, InsyaAllah tahulah tema kita kan. Jadi sebelum kita mula, update sikit kan. So DJ Farhan macam mana bang? Minggu ni apa, ada benda special ke? Ni insyaAllah dah official tamat lah, semester 3. Alhamdulillah. Berakhirnya peperiksaan dari Khamis itu, jadi dah tamat lah semester 3. InsyaAllah akan mula dengan semester baru minggu depan. Rasanya memang kat Sabtu France pun semua menghabiskan semester kan? Betul tak? Betul. Jadi before kita teruskan malam kita, macam biasalah, kita akan apa, dengarkan dedikasi kita yang pertama. Ni dedikasi terus lah ke macam mana? Kita bagilah dedikasi tu. Macam nak bagi, sebab kita sebenarnya banyak dedikasi kan. So takut ada tak sempat, so, kita terus baca dedikasi daripada awal lagi. Jadi dedikasi yang pertama, InsyaAllah malam ni, daripada Rosdiana Idham Halis. Ingatkan Halis Halis, yang berada di Moskow, Rusia. Jadi saudari Rosdiana ingin berikan ucapan kepada sisters from Samura, tu Kak Juliana Razid, Kak Emilia Hanis, Kak Hana Nurin, yang kini berada di Besançon, Grenoble dan Paris, France. Okay. Jadi ucapan yang ingin beliau sampaikan adalah, moga baik-baik saja Antuna di sana. Even though tak sempat kenal Kak Hana dan Nurin, semoga Allah pertemukan kita dengan sebaik-baik pertemuan. Buat Kak JR dan Kak Amy, rindu kalian. Ingat saya dalam doanya ya. Ana uhibbukum fillah. Dengan lagu permintaannya Warna-Warna Cinta daripada Brothers. Jadi sama-samalah kita dengarkan Radar Bukan Sekadar, radio biasa.
agar sejahtera, aman dan bahagia. Andai tiada atau pudar warnanya, meranalah jiwa, gelaplah dunia. Warna-warna cinta yang terlukis di hatimu semata, senyum dan tangismu akan mewarnai jiwamu yang tulus seperti sang pelangi selepas gerimis. Mereka berkata cinta itu merah, mengalir bersama titisan yang sempurna. Cinta berharga bila sudah tiada, menjadi sejarah yang mungkin kan dilupa. Apa warna cinta bila hidup sengketa, kapur warnanya. Warna-warna cinta terlukis di hatimu semata, agar mewarnai jiwamu yang tulus seperti sang pelangi selepas gerimis. Selepas gerimis. 8.40 minit malam, kita masih lagi bersama Radar Bukan Sekadar. Radio biasa. Jadi kita teruskan malam kita dengan slot kita yang pertama, Weekly ayat. Okay. Jadi insyaAllah ayat kita pada malam pada minggu ini yang ada dipetik pada surah Al-Ahzab ayat ke-21 yang mafhumnya berbunyi, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Pendek je kita punya ayat pada malam ni, tapi dia punya isi tu banyak. Kita nak emphasizekan yang bahagian pertama ayat ni kan, itu daripada sebab berkaitan dengan tema kita. Itu tentang Rasulullah ni lah contoh ikutan yang terbaik sebenarnya kan. Dalam Al-Quran sendiri dah sebut bahawa Rasulullah sebagai role model yang terbaik kan. Jadi tu ada, maksudnya banyak sebenarnya benda kita boleh apa, macam ni kata, extract daripada kehidupan Rasulullah ni kan. Kadang-kadang kita ni melihat Rasulullah ni hanya macam satu figure yang kita, macam mana cakap, mungkin dia dalam hal-hal agama je kan. Hal-hal kehidupan seharian kita macam tak berapa extract daripada kehidupan Rasulullah kan. Sedangkan dia ikutan baik untuk semua kan. Dan untuk semua tu maksudnya siapa yang nak menjadi Rasulullah sebagai ikutan ni, dia InsyaAllah mereka tu orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik. Maksudnya orang nak kata siapa yang menjadi Rasulullah sebagai ikutan ni adalah orang yang nak kebaikan lah sebenarnya kan. Orang yang nak kebaikan dia akan jadi Rasulullah sebagai ikutan. Betul tu. Saya rasa pun kebanyakan orang akan pandang Rasulullah ni macam orang kata superhero lah.
bila kita tengok superhero ni adalah someone yang kita idola kan, someone yang kita respect kan. Tapi jarang sekali kita nak buat apa yang superhero ni buat kan. Sedangkan sepatutnya Rasulullah ni apa yang dia buat kita kena buat kan. Sebab dia manusia juga kan. Apa yang dia buat tu sebenarnya kita boleh buat kan. Dia bukanlah satu benda yang contoh super power kan, orang-orang special dia boleh buat kan. Jadi insyaAllah kita nak rapat balik lah. Jadi tema kita malam ni sebenarnya Maulidur Rasul dulu kini selamanya. Sebenarnya kita nak cerita bahawa pada malam ni insyaAllah tema dia berkaitan dengan Rasulullah tu sendiri kan. Itu dia ni merupakan contoh ikutan lah daripada yang sentiasa orang kata apa, sentiasa balap tu apa, bertepatan lah daripada dulu, sekarang dan juga sampai bila-bila kan. Sebab jadi dia sebenarnya bersempena dengan kalau siapa yang tak tahu kan, sambutan apa, hari kelahiran kan, ulang tahun hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Especially ni yang kat France ni mungkin ada yang tak follow sangat kan, apa, kalender Islam mungkin tak tahu kan. Kalau kat Malaysia insyaAllah rasanya semua tahu kan. Dengan ada cuti ke, ada perakan ni, macam semua orang ambil tahu lah. Jadi kat France 12 Rabiul Awal tu ada yang jatuh pada hari Isnin dan juga ada jatuh pada Selasa kan. Mungkin disebabkan khilaf kan. Kat France ni banyak khilaf, tarikh pun ada khilaf sikit. So dia akan ikut lah siapa yang akan kata 12 Rabiul Awal tu hari Isnin atau hari Selasa. Tapi itu tak penting lah, itu hanya sekadar tarikhan. Yang penting macam mana sambutan tu dijalankan. Jadi Rada juga nak dengar apa cakap respon-respon kan tentang dalam bicara Rada minggu ni, iaitu apakah aktiviti yang biasa anda pendengar ataupun masyarakat di lokaliti anda. Maksudnya di lokaliti di France ke, di Malaysia ke, kalau ada yang berada di Jerman ke, di Timur Tengah ke, yang apa yang mereka lakukan pada sambutan Maulidur Rasul ni. Saya pun ingat lagi dulu masa saya dekat sekolah, selalunya pagi-pagi Maulidur Rasul ni akan ada ceramah. Lebih kurang pukul 9, lepas tengah pukul 9 tu ada ceramahan. Lepas tu lepas habis ceramah je akan pergi peradakan, pergi ke dewan atau dia nasyid semua. Kalau saya dulu sekolah asrama kan. So macam ada pertandingan orang kata pertandingan spanduk. So malam tu memang bekerja keras lah, dengan selalunya akan ada seorang pakar khot kan, yang dia akan buat khot semua. So yang lain akan cat spanduk lah. So macam tak tidur malam, kadang sampai tak tidur malam untuk buat spanduk sebab nak menang besok kan dengan spanduk. Tu kalau di sekolah-sekolah lah. Haji Farhan buat apa je? Warna Warna lah. Warna ni banyak kerja dia sebenarnya, penting lah. Itu sambutan zaman sekolah. Jadi kita nak dengar apa macam mana kan pendengar-pendengar kan. Sebab dulu ada sekali masa minggu lepas lah, saya pergi solat Jumaat dekat masjid kat sini. Kemudian imam tu mengingatkan bahawa sambutan Maulidur Rasul akan berlangsung pada minggu depan kan. Dia minggu lepas kan, kata akan berlangsung pada minggu depan. Jadi dia kata janganlah tak perlu nyalakan lilin. Saya macam pelik, asal dia cakap pasal tu kan, tak perlu nyalakan lilin. Rupanya masa tahun sebelum tu ada orang di France ni yang menyambut Maulidur Rasul dengan menyalakan lilin, sehingga menyebabkan kebakaran berlaku kat rumah tu. So itu yang berlaku di France lah. Jadi kita nak dengar macam mana kan anda melakukan menyambut Maulidur Rasul di lokaliti anda. InsyaAllah. Jadi sebelum kita meneruskan kita punya slot-slot yang seterusnya, kita sambung lagi dengan dedikasi yang seterusnya. Dedikasi malam ni InsyaAllah daripada ni saudara Azim Firdaus yang berasal dari Riau dan ditujukan kepada saudara Rizwan yang tinggal di Toulouse. Dengan ucapannya, study let lock, jangan jadi gila selalu. Ingat aku bila mengebab ya. Amboi. Buat yang mengenali diri, terutama rakan serumah, selamat exam dan cari staj. Dengan lagu permintaannya Janji Khalifah daripada Hijaz. Jadi sama-sama lah kita dengarkan Rada Bukan Sekadar Radio Biasa. Kemana hilang janji dan sumpah setia,
menjadi hamba yang esa. Walau digoda indah dunia, mengapa kini hanya tinggal kata-kata, tenggelam dalam lumpur dosa. Kembalilah bernapasan dalam gelas syahadat, tidakkah jatuh langit menimpa kepala, jua takkan retak hamparan bumi yang indah dipijak. Namun cukup sekali seru pemiliknya, seluruh semesta menyerah. Sesungguhnya di akhir yang nyata, setiap nyawa akan kembali padanya. Dihimpun, dihitung semua. Semangat untuk apa yang diikrar, hingga jasad dihembuskan nyawa. Hanya satu yang disembah, Allah. Pejamkanlah mata, rasakan getaran kalimahnya, jadi nadi dalam diri suci. Semangat untuk apa yang diikrar, tiga jasad dihembuskan nyawa. Hanya satu yang disembah, Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah, Allahu Akbar. Oh ya Allah, alhamdulillah, Allah, Allahu Akbar. Oh ya Allah. Kemana hilang janji dan sumpah setia, menjadi hamba yang esa. Walau digoda indah dunia, mengapa kini hanya tinggal kata-kata, tenggelam dalam lumpur dosa. Kembalilah bernapasan dalam gelas syahadat, tidakkah jatuh langit menimpa kepala, jua takkan retak hamparan yang indah dipijak. Namun cukup sekali seluruh pemiliknya, seluruh semesta menyerah. minit malam. Kita masih mendengarkan Radar Bukan Sekadar. Radio biasa. Maaf saya 8.51 minit malam. Allah. 10.51 minit malam. Ada orang dah tidur. Jadi kita kembali ke topik bincangan. Tu Rasulullah dulu, kini dan selamanya. Okay, sebelum kita mula-mula apa? Kita nak bincang pasal pribadi Rasulullah ni, eloklah kita Kenal dulu lah tuan dia. Kalau kata tak kenal, orang kata macam pelik lah. Kita buat revision lah kan. Baca sikit biota-biota. Mungkin benda-benda ni selalunya biasa kita dah belajar masa apa, sekolah agama kan, sekolah rendah kan. Kan ada topik apa, subjek sirah, Hijrah daripada Habsyah semua. So nama ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kalau belajar dulu dalam sekolah panjang kan, ada sampai apa, ada keturunan yang panjang gila kan.
InsyaAllah ni nama yang ringkas lah. Sampai ke generasi Bani Hashim lah. Bani Hashim ni sangat Terkenal lah. sangat terkenal kan. Dia sebagai orang golongan bangsawan lah di Mekah gitu kan. So kalau dah dapat tahu dia punya apa, relation ke Bani Hashim tu pun dah kira okey lah. Jadi Muhammad, bapanya Abdullah, datuknya Abdul Muttalib, dan terus pada Bani Hashim. Maksudnya dia tak jauh lah daripada golongan Bani Hashim tu. Dan tarikh lahirnya subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 20 April 571 Masihi. Sebenarnya ada banyak hilaf kan tentang tarikh lahir ni. Maksudnya tak ada, orang kata tak ada dalil lah menyatakan yang betul-betul Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal dan juga pada apa, tarikh Masihi tu kan. Ni hanya hasil-hasil kajian ahli sejarah lah, kan, tentang tarikh lahir ni. Dan juga tahun tu dikenali sebagai tahun gajah kerana sepenuhnya peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Kaabah. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal peristiwa Abrahah ni, boleh kaji surah apa? Surah Al-Fil. Kan? Surah gajah. Betul kan? Surah. Boleh kaji lah kalau nak tahu apa sebenarnya kan. Yang terjadi kenapa dia panggil tahun gajah semua. Apa lagi? Pada usia 40 tahun, baginda telah mendapat wahyu pertama dekat Gua Hira kan. Ni keluar masa PFR dulu. Jadi rasanya kebanyakan dia dah tahu kan. Jadi masa Rasulullah pergi dekat Gua Hira ni, dia tengah mencari ni kan, mencari masalah, mencari solusi kan untuk permasalahan umat kan. Umat masa tu tengah problem, orang kata apa, jahiliah teruk ah. Jadi Rasulullah dia berkhalwat, dia menyendiri di gua Hira kan untuk apa? Dia macam dia tak boleh, macam mana cakap, dia macam terlalu stres lah dengan masalah kan. Dia tak jumpa solution apa terjadi dengan golongan Mekah masa tu kan. Jadi dia mengasingkan diri untuk mencari solusi kepada masalah-masalah jahiliah tu. Dan kemudiannya pada usia 63 tahun Rasulullah wafat kan. Jadi ni orang kata timeline kan. Maksudnya Rasulullah lahir, kemudian 40 tahun dia menerima wahyu menjadi Rasul, dan 63 tahun wafat. Itu basic timeline lah untuk kita tahu kan. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa pertengahan kan, di mana peristiwa hijrah, dan ketika sebelum lagi jadi Rasul, Nabi Muhammad SAW dia berkahwin kan pada usia 25 tahun kot tak silap kan. Tidak ada lagi peristiwa-peristiwa tengah. Tapi ni yang best timeline lah kita tahu. Jadi kalau kita tengok apa yang kita bincangkan tadi kan, pada umur 40 tahun baginda telah dilantik sebagai Nabi kan, sampai 63 tahun. Jadi dalam masa 23 tahun tu banyak perubahan yang baginda buat kan. Macam mana sekarang, sampai sekarang lagi boleh kekal kan agama Islam tu kan. Malah agama Islam ni salah satu agama yang terbesar kat dunia ni kan. Jadi kita umur yang umur dah 23 tahun tu, kita buat apa kan. Macam saya muda lagi, 20. So kita akan kupas lagi lah pasal Rasulullah selepas ni, lepas kita mendengar dedikasi yang seterusnya ni. So dedikasi seterusnya daripada Asma Ar-Rusi. Ni orang Rusia ni, ada Ar-Rusi ni kat ujung. Asma Ar-Rusi berada di Moskow, Rusia. InsyaAllah beliau ingin tujukan dedikasi kepada Usrati Fillah yang juga berada di Rusia, dengan ucapan all the best exam dan selamat berjaulah, selamat mencari cintanya, tajdid niat selalu lillahi ta'ala. Dengan lagu permintaannya Sumayyah daripada kumpulan Hijaz. Jadi kita dengarkan Radar Bukan Sekadar, Radio biasa.
yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan tetapi hatimu milik Tuhan. Kau hanya menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Jika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yazid, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada berbayar, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sungguh pelita iman, Sumayyah kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayut buaya, menggoncang dunia mencipta sejarah. Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada berbayar, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sungguh pelita iman, Sumayyah kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayut buaya, menggoncang dunia mencipta sejarah. Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi Sembilan 2 minit malam. Anda masih lagi mendengarkan Radar Bukan Sekadar. Radio biasa. Kembali kepada topik perbincangan kita, Rasulullah dulu, kini dan selamanya. Tadi kita bagi tahu kan, kita ada bicara radar. Kita nak tahu apa aktiviti-aktiviti yang biasa dilakukan ketika sambutan Mada Rasul. Jadi ada satu komen ni daripada saudara Syahirul Hazli. Syiro Hazli. Dia kata kat sekolah dulu wajib ada pertandingan nasyid antara kediaman. Tak boleh miss untuk join. Penyanyi ni. Dia nampak dia punya bakat tu masih Kata tak boleh. masih ada lagi lah. Masih lagi nak join pertandingan nasyid. Okay, insyaAllah. Tu daripada saudara Syahirul Syiro Hazli, kata ada pertandingan nasyid.
Okay, so tadi kita dah kenal sikit lah Rasulullah kan. Bukan apa, kita dah tengok sikit timeline kehidupan Rasulullah kan. Seperti yang kita dah cerita dalam ayat ni, kita kalau nak contoh Rasulullah kena tahu kan apa benda, apa yang menyebabkan Rasulullah ni layak dicontohi kan. Apa yang perlu daripada aspek mana semua kan. Jadi kita tengok pertamanya kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah ni dia seseorang yang dia dikagumi semua golongan. Bukannya orang Islamnya tapi juga orang bukan Islam. Pada zaman dia dan pada zaman sekarang. Sebab tu kita cakap dulu, kini dan selamanya kan. Maksudnya ada je orang yang orang-orang yang tak suka. Tapi ada juga orang yang memuji menyanjungi kan. Contohnya pada zaman Nabi tu Rasulullah SAW digelar sebagai Al-Amin kan. Maksudnya gelaran Al-Amin tu bukannya orang Islam je panggil pada waktu tu kan. Semua orang yang dekat kawasan Mekah panggil dia Al-Amin kan. Sebabnya sifat amanah dia. Maksudnya dia punya pribadi dia tu, dia hanya tak eksklusif pada orang Muslim je kan, tapi kepada seluruh orang yang mengenali dia kan. Sampai sekarang pun masih lagi ada orang-orang orang-orang bukan Islam yang memuji kan apa yang Rasulullah buat. Ada orang yang kata Rasulullah sangat hebat kan, yang sampai dia letak dalam buku apa dia kata, yang tak pasti ada buku cerita pasal Rasulullah ni orang paling berpengaruh apa kan, sebabnya berjaya menyebarkan Islam kan, sehingga Islam tu jadi satu agama yang hebat kan. Nampak Rasulullah. Kalau kita lihat pun kebanyakannya orang-orang yang tak suka Rasulullah SAW ni, dia bukannya benci Rasulullah kan. Dia antara dia tak betul-betul faham Rasulullah, macam mana dia tak kenal lah kan. Sebab kebanyakannya sekarang ni banyak informasi-informasi palsu kan. Banyak orang-orang yang menentang Islam tu sendiri, yang menyebarkan perkara-perkara yang tak betul kan, fitnah-fitnah, yang menyebabkan orang-orang yang tak kenal Rasulullah ni dianggap Rasulullah ni orang yang jahat kan. Jadi sebenarnya tu sebelum kita menilai apa-apa pun tak kisah Rasulullah SAW ke, agama lain ke, kawan-kawan kita kena kenal dulu kan. Kita tak boleh main tiba je kan. Sebab orang kata apa, bersangka ni adalah salah satu fitnah syaitan kan. Kiranya tak kira bersangka baik atau bersangka buruk ni, dia tak digalakkan lah. Sebab kebanyakannya orang akan bersangka buruk kan. Jarang sekali untuk bersangka baik. Rasulullah ni kalau kita dengar lagu Mahir Zain kan, The Chosen One kan, maksudnya dia ni, dia punya kehidupan dia tu, dia bukannya dia apa kata, dia baik bila dia menjadi rasul. Dia memang dijadikan baik kan pada keturunannya keturunan bangsawan kan, Bani Hashim. Kemudian bila dilahirkan, dia punya akhlak dia terjaga semua kan. Sebagai contoh yang peristiwa belah dada kan, maksudnya nak bersihkan hati Rasulullah ni. Kemudian ada satu peristiwa yang Rasulullah ni nak pergi satu majlis kerajaan kan. Kemudian Allah datangkan rasa ngantuk kan, rasa mengantuk untuk Rasulullah, supaya Rasulullah tak pergi pada majlis tu kan. Mungkin ada kemungkaran kepada majlis tu kan. Maksudnya Allah dah pelihara peribadi dia sendiri kan, dan sebagai seorang rasul kan. Banyak lagi sebenarnya kisah-kisah menarik ni. Jangan nanti cerita lagi kemudian kot. Banyak lagi masa insyaAllah. Jadi sebelum kita teruskan, saya nak bacakan lagi satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Kalam ayat keempat, yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Dia nak menunjukkan akhlak Nabi Muhammad ni sangat-sangat baik, sampai dalam Al-Quran tu sendiri pun tertulis kan mengenai kemuliaan dia. Rasanya nama kita tak ada kot dalam tu kan. Tiba-tiba ada nama Ali ke Zainab ke kan. Mungkin ada orang nama Muhammad kan. Tapi sebenarnya bukan tadi ke. Betul. Jadi untuk bicara rada, yang seterusnya datang daripada saudara Ahmad Fitri Roslan. Ahmad Fitri Roslan. Jadi dia kata biasanya waktu Maulid Rasul ni ada makan-makan dekat masjid lepas ceramah. So dia nak emphasize kan makan-makan tu lah, bukan ceramah tau. Kan. Tak tahu lah saudara Fitri ni nak cakap maksudnya yang best Maulid Rasul ada makan-makan ke atau ada ceramah kan. Sebab dia macam kata ada makan-makan dekat masjid lepas ceramah. Kan. Tapi itu lah dia kata maksudnya yang penting maksudnya ada ceramah tu. At least kita nampak ada poin ceramah. Dan saudara Mahfuz pula kata ada ceramah tentang sirah Nabi dekat surau. Ni nampak dia cerita ceramah kan. Nampaklah beza dengan saudara Fitri tadi kan.
berada ni, saudara Mak Rock. Saudara Mak Rock kata masa kecil-kecil dulu suka time maulud sebab dia barak jauh-jauh sampai berpeluh. Pas lawak kuat-kuat dengan kawan, best. Okay. Kita masih lagi menunggu kan. Kalau nak tahu kan, kalau mana tahu ada orang duduk-duduk di apa, yang pernah menyertai sambutan oleh Rasul di tempat lain kan, di Indonesia ke, di Turki kan. Mana tahu kan ada orang pernah dia tengok ataupun dia tahu kat mana negara ni disambut macam mana kan. Macam tadi dia kat France yang dengan lilin kan. Siapa yang ada lagi boleh kongsikan di Bicara Radar. Jadi kita akan sampaikan insyaAllah. Okay, sampaikan dedikasi ni daripada Yi dan Kiat. Dan Kiat yang berada di PDC pun pada kali. Kat mana tu? Saya tak tahu. Saya tahu tempat dia, tak tahu kat mana. Pada kali kan. Untuk nama pendek dia PDC. Jadi dia ingin menunjukkan dedikasi kepada semua pelajar di France. Dengan ucapan ni boleh kot. Bahasa sebut dengan Asong yang betul. Saya pun tak tahu walaupun mak saya Cina kan. Tapi apa yang saudara Yi dan Kiat tulis ni adalah Gong Si Facai untuk semua Malaysian. Jom semua sambut Chinese New Year dekat Toulouse. Rupanya dia nak ajak ada sambutan Chinese New Year di Toulouse nanti kan, pada 1 hari bulan kalau tak silap. Jadi untuk sesiapa yang free tu digalakkan lah pergi kan. Kita boleh jumpa-jumpa Malaysian yang lain, sambut Chinese New Year. InsyaAllah dapat makan. Tak tahu lah makan ditanggung ke, makan kena bayar, tapi makan lah confirm ada. Jadi lagu permintaannya Gong Si Facai. Saya sebut Gong Si Facai, saya tak tahu sebutan macam mana kan. InsyaAllah Radar malam ni akan mainkan lagu Gong Si Facai pada siapa yang akan menyambut sambutan Tahun Baru Cina. Jadi sama-sama kita dengarkan Radar Bukan Sekadar Radio biasa.
Sembilan 13 minit malam masih lagi mendengarkan Radar Bukan Sekadar. Radio biasa. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, kita akan baca sikit komen-komen daripada mereka-mereka pendengar setia Radar. Daripada Wan Afi Humaira. Dia kata kat kampung tak ingat sangat, tapi kalau family akan kumpul sanak saudara terdekat yang pakai baju hijau ramai-ramai. Amboi. Lepas tu ada tazkirah sikit-sikit. Macam beraya kan. Macam berkumpul walaupun Maulid Rasul kan. Ada baju special lagi. Kemudian daripada Ahmad Likwan. Dia kata time ni lah berbondong-bondong orang kampung berarak di masjid. Jamik tangkap, orang tangkap makan dalam dulang sambil dengan ceramah. Ceramah paling penting lah, makan nombor 2. Lain sikit daripada Ahmad Fitri Roslan. Dia bahan sikit. Okay, itu dia komen-komen menarik ada pendengar-pendengar Radar. Jadi kita sampai pada slot yang kita tunggu-tunggu. Saya tertunggu lah, tapi tak tahu lah para pendengar semua tertunggu ke tak. Slot Friday 5. InsyaAllah malam ni bertepatan dengan tema kita. Kita akan kongsikan lah 5 sunat-sunat Nabi yang bukanlah dilupakan, tapi yang Jarang dengar. kurang diamalkan kan. Jadi yang pertama ya, peminjam memulangkan lebih dari kuantiti dan kualiti apa yang dipinjamnya tanpa ada sebarang syarat yang terdahulu. Senang ayat dia, kalau kita pinjam barang kita akan pulangkan dengan keadaan yang lebih baik kan. Itu satu sunnah berdasarkan hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata dahulunya ada seorang lelaki yang meminjamkan Nabi SAW seekor unta dengan usia yang tertentu. Suatu hari dia datang minta dipulangkan semula unta yang dipinjam tersebut. Lalu baginda bersabda, berikan kepadanya. Maka para sahabat mencari unta dengan usia tersebut. Akan tetapi mereka tidak mendapatinya, melainkan unta yang lebih besar usianya. Lalu baginda SAW bersabda, berikan kepadanya unta tadi tu Kata lelaki itu, kamu telah memenuhi maksudnya membayar hutangmu kepadaku. Semoga Allah memenuhi janjinya kepadamu. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang lebih baik di kalangan kamu adalah orang yang lebih baik dalam menunaikan hutang. Nampak hadis tu. Dia tu pasal unta kan. Maksudnya Rasulullah dia pinjam unta, kemudian dia pulangkan unta yang lebih berusia kan. Maksudnya yang selalunya lebih berusia ni lebih lebih berkualiti kan. Maksudnya lebih sama ada kuantiti lebih banyak ke kan. Jadi kiranya kalau orang-orang yang hutang kalau ada kemampuan lah, bila pulangkan balik pulangkanlah lebih sikit ke, sebagai orang kata jasa baik lah kan. Sebab orang tu biasanya kalau kita nak bagi pinjam kat orang ni bukan senang kan. Especially kalau orang tengah susah ke, kita tak tahu kan. Ataupun benda tu satu benda yang dia sayang kan. Jadi bila kita nak pulangkan tu, first kali mestilah perkara benda yang kita pinjam tu jaga elok-elok kan. Kondisi dia harap kata perfect lah. Lepas tu kalau boleh contoh basikal kan, kita mas pinjam tu pancit kan, mas pulang tu kalau boleh bagi padat dia tayar kan. Macam tu Kalau tak mampu pun kita pulangkan yang lebih baik. Paling kurang pun kita pulangkan dengan keadaan yang sama kan, kita pinjam kan. Tapi janganlah lagi teruk kan. Okay. Jadi untuk sunnah yang kedua, iaitu mendahulukan kaki kanan ketika memakai kasut dan mendahulukan kaki kiri ketika menanggalkannya. Jadi hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda, apabila seorang dari kamu memakai kasut, maka mulakan dengan sebelah kanan. Apabila hendak mencabutnya, mulakan dengan sebelah kiri. Jadikan kaki kanan itu permulaan ketika memakai kasut dan yang akhir ketika meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi senang kan hadis ni? Hadis ni pula. Sunnah ni senang kan? Bila nak pakai kasut tu pakai kaki kanan. Bila nak tanggal tu, tanggal dulu yang kiri. Simple je kan? Dan secara generalnya Rasulullah ni dia mengutamakan sebelah kanan kan. So maksud tapi dalam hadis ni dia persiskan yang Rasulullah ni dia berkaitan kasut kan. Tapi apa benda kita buat pun, kalau kita nak contohnya Rasulullah, kita boleh mulakan belah kanan kan, temukan belah kanan. Dan perkara-perkara yang contohnya membuka kasut, keluar daripada tandas tu, kita mulakan dengan belah kiri kan. Kadang-kadang orang tak perasan benda ni kan. Nampak macam remeh kan. Nak keluar kaki mana kan, tak kisah kan. Tapi sebab kita kalau nak macam ayat Quran tadi, kalau nak yang terbaik, kita kena contoh yang Rasulullah kan. Okay. Yang penting jangan kita pasang dua-dua sebentar. Tak
Kalau tak boleh sangat ikut pun pilih lah salah satu. Macam susah nak tengok orang pakai kasut serentak dua-dua. Kemudian sunnah yang ketiga, itu berdoa ketika mendengar kokokan ayam. Ni macam rare orang kata kan. Dan beristiazah ketika mendengar rengekan keldai dan salakan anjing. Beristiazah tu apa DJ Fran? Istiazah ni tu lah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan daripada Allah kan. Jadi juga ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca maksud je lah. Apabila kamu mendengar kokokan ayam jantan, maka mintalah daripada Allah kelebihannya, kerana sesungguhnya dia melihat malaikat. Dan apabila kamu mendengar renginkan keldai, maka mintalah perlindungan daripada Allah dengan Allah dari syaitan, kerana sesungguhnya ketika itu dia melihat syaitan. Maksudnya kalau ayam tu berkokok, maksudnya Allah tengah melihat malaikat. Ayam tengah melihat malaikat. Dan kalau keldai tu dia merengek, maksudnya dia sedang melihat syaitan kan. Jadi betul-betul lah kalau kita nak, maksudnya ada malaikat, kita mintalah doa kan. Kalau ada syaitan, kita minta perlindungan. Hadis tadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nampak macam simple kan. Macam apa? Kadang-kadang kita dengar bunyi kokok ayam, dah pagi. Itu je kita fikir kan. Sebenarnya kita boleh berdoa kan. Siapa yang tinggal kat bandar, kalau nak dapat sunnah lebih, boleh lah beli ayam pun. Supaya nanti boleh dengar, oh ni baca doa kan. Macam tu. Tapi kalau nak beli kedai, macam pelik lah kan. Okay, yang keempat. Jadi yang keempat ni pendek je. Sunnah bersiwak ketika baru pulang ke rumah. Bersiwak ni apa ya? Bersiwak ni, kalau siapa yang dengar lagu apa, Raif kan, Jumaah kan, dia cakap miswak kan, miswaking. Miswaking ni maksudnya gosok gigi. Biasanya kalau kita selalu dengar gosok gigi ni sebelum berwuduk kan. Jadi kat sini dia punya lain sikit kan, dia gosok gigi ketika baru pulang ke rumah kan. Jadi hadis daripada Miqdam bin Syurah daripada bapanya yang berkata, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang mula-mula dilakukan oleh Nabi SAW ketika baginda masuk ke dalam rumah? Jadi beliau menjawab dengan bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Okay. Dan yang terakhir, sunnah yang kita nak bincang malam ni ialah orang yang bermusafir bertakbir ketika menaiki kawasan tinggi dan bertasbih ketika menuruni kawasan rendah. Okay. Daripada hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, mafhumnya apabila kamu menaiki kawasan tinggi, kami bertakbir, dan apabila turun kami bertasbih. Jadi hadis ni datang daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Ibnu Umar. Betul. Kita dalam hadis ni yang kedua ni, dia lebih kurang sama macam yang dulu, tapi kat sini dia cakap adalah Nabi SAW apabila pulang dari haji atau umrah, setiap kali menaiki tempat yang tinggi, baginda akan bertakbir 3 kali. Lepas ni kalau kita naik kereta pun boleh lah. Naik kereta kadang naik bukit, turun bukit bila naik bukit tu kita takbir Allah Akbar, Allah Akbar. Bila kita turun, tasbih. InsyaAllah benda-benda simple ni, InsyaAllah kalau kita amalkan kan, dia akan jadi, dia kita tak akan ada ganjarannya, InsyaAllah. Betul. Dan sebenarnya banyak lagi kan. Bukan 5 ni je sunnah kan. Banyak lagi sunnah boleh cari kan. Dan pastikan sunnah yang kita buat tu betul-betul sunnah kan. Bukannya, maksudnya ada dalil yang menyatakan kan, dalil yang diyakini kan. Kadang-kadang ada orang pun macam nak terlampau buat sunnah sangat, asal ada hadis je, walaupun tak cek kesahihannya, terus buat kan. Rasulullah pun bukan maksudnya apa benda kita buat pun kena perlu ada sumber yang betul kan. Jangan main hentam keromok sahaja. Okay. Jadi kita nak baca dedikasi lah. Kita bagi dedikasi. Jadi dedikasi daripada, Kita bagi 2 dedikasi lah. Sebab banyak pula ni. Ni daripada saudara Nick yang berada di X. Jadi saudara Nick nak Nick pula Nick daripada X. Nak berikan ucapan dia kepada semua yang dengar radar yang berada di France. Saya rasa pendengar radar bukan kat France kan, InsyaAllah pada yang lain-lain sekali. Jadi ucapannya bersusah payahlah hari ini agar senang di hari kemudian. Dan lagu permintaannya daripada kumpulan Zikra, tajuk Tafakkur. Dedikasi kedua datang daripada saudara KL Kale, macam tu lah. Dan juga daripada X, dan juga ditujukan kepada semua tadi pendengar ni, semua pelajar di France. Jadi layak ditujukan kepada orang-orang yang berada di France kan.
Jadi dia punya dedikasi adalah setiap ujian ada hikmahnya. Senyum selalu dengan dedikasi, dengan lagu yang ingin didedikasikannya. Jangan menyerah daripada D Massive. Jadi kita dengarkan Radar Bukan Sekadar Radio biasa. Ya Allah, 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 Ya Allah. Di keheningan malam, tafakkur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu. Pimpinlah daku dalam redha-Mu, kasihi daku dalam rahmat-Mu. Hanya padamu aku mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu. Pimpinlah daku dalam redha-Mu, kasihi daku dalam rahmat-Mu. Hanya padamu aku mengadu, ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku sujud pada kudrat-Mu, ku serahkan jiwa ragaku pada takdir iradat-Mu.
ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Dan tak kenal putus asa. Sembilan 9.31 minit malam. Anda masih mendengarkan Radio Bukan Sekadar. Radio biasa. Jadi soal tadi kita dah bincang sunnah-sunnah yang kadang-kadang orang lupa, kadang-kadang orang semakin tinggalkan. Jadi insyaAllah lepas ni mungkin boleh kita amal kan. Benda-benda senang kan. Contoh pakai kasut, kaki kanan, apa tadi? Naik bukit, takbir, dengar ayam kokok. Kalau kat France, ayam memang ada lambang dia. Lambang France memang ayam, tapi ayam tak jumpa lah. Ayam berkokok tak jumpa kan. Saya pun sakit tak pernah lagi jumpa ayam hidup kat France ni. Kan? Tapi guna lambang ayam, tak faham kenapa. Okay, jadi kita baca sikit komentar-komentar daripada pendengar-pendengar setia radar. Daripada Saudara Moshido Omo kata, time ni lah berharap sambil bawa spanduk ikut kursus. Mungkin dia dulu kursus siap ada bawa bunga mangga ke bunga manggar. Time berharap selawat ramai-ramai and kuat sebab budak
Meki. Oh, budak mechanical kan. Oh, khusus tu lah maksudnya mechanical semua. Budak Meki keras sikit dengan ceramah nasyid and makan free tu of course. Nampaknya kita dapat lihat persamaan dia. Persamaan orang-orang Time Maulud ni mesti ada makan. Jadi lagi satu datang daripada saudara Masrudin Rahman. Dia beliau kata ada selawat makan nasi ambeng dalam dulang beralaskan daun pisang, bernasyid forum perdana mengenai Rasulullah, dan juga ada tilawah bertaradum dan berzaji. Sangat rindu dengan suasana tersebut. Kita masih lagi menunggu apa? Teknik-teknik sambutan yang rare lah kan. Mana tahu ada yang orang kata main futsal kata. Wah, contoh kan kalau ada kan, ada apa pertandingan futsal amal ke, ada jualan ke kan, kita tak kan. Yang setakat ni macam selawat, ceramah kan. Sebab kita apa yang kita dah belajar. Apa yang kita pernah bincangkan kan, agama ni dia bukannya tertumpu kepada ibadah kan. Banyak lagi perkara-perkara yang ada dalam agama ni bukan dalam berbentuk ibadah kan. Contoh cakap you just me kan. Itu sunnah juga kan. Kita badan yang sihat. Mungkin ada orang kata bila sambutan Maulidur Rasul dia mungkin melawat apa, melawat makam sahabat-sahabat ke kan. Mungkin ada orang yang mungkin cara sambutan dia macam tu kan. Kita tak tahu kan. Ada berdengar-dengar, ada berbesir yang setiap kali maulud ke dia pergi apa Madinah kan, tengok makam Rasulullah SAW ke. Kalau yang ada tu bertuah lah dapat pergi kan. Jadi kita nak sampaikan dedikasi. InsyaAllah kita sampaikan 3 kot kali ni. Tengok dulu. Okay, daripada ni daripada umat Nabi Muhammad yang berada di France. Jadi ingin menyampaikan dedikasi kepada seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia dengan ucapan salam Maulidur Rasul, mari berselawat. Dengan lagu permintaannya Wahai Kekasih daripada Nazri Johani. Lagi satu dedikasi datang daripada saudara Abidul Hakim Lil. Jadi beliau tunjukkan dia punya dedikasi ni kepada saudara Amirul Alim yang berada di Gerdok, Arif Mansur berada di Bezak, Rushdad dan Syami berada di Orleans, dan juga Syafiq yang berada di Lille. Jadi ucapan beliau adalah semoga ceria-ceria selalu, kuat semangat menempuhi hari yang mendatang. Dengan lagu yang tunjukkan selawat tunjukkan daripada Intim. Saya bacakan dedikasi ketiga juga untuk kali ni kepada saudara Mali yang berada di Besançon. Jadi ucapannya kepada anak-anak soleh Fazli dan Wan Shah yang berada di Kasot Besançon. Jangan nakal-nakal lah. Tak baik bully warga Mas. Lagu permintaannya seiring saluan daripada UNIC. Mari kita dengarkan Radar Bukan Sekadar Radio Biasa. Wahai seorang kekasih, telah lama kau dirindui, pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata, namun hati tetap gembira. Syafaatmu menanti di sana. Sungguh tabahnya hatimu menanggung derita yang melanda. Biarpun pedih tersiksa, kerana umat kau tempuhi jua. Wahai Rasul, kaulah segalanya, contoh terbaik umat akhir zaman. Akhlakmu tinggi, kan kami jejaki, sifatmu sempurna, pelengkap peribadi. Wahai Rasul, kami merindui sinaran wajahmu, mendamai
kekasih, telah lama kau dirindui. Pilu sedih dalam kerinduan, menangis pun tak berair mata. Namun hati tetap gembira, syafaatmu menanti di sana. Sungguh tak banyak hatimu menanggung derita yang melanda. Biarpun terih, pedih tersiksa, kerana umat kau tempuhi jua.
dan sepanjang zaman. Walau kau tiada lagi, kau tetap di sanubari. jasamu terlalu agung, namamu tetap di hati. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Pergimu tiada pengganti, hilanglah seribu warna ini. Kaulah penyeri, kaulah purnama yang menerangi hidup manusia. Lahirmu dijanjikan Allah membawa rahmat sekalian alam, membina umat yang bertamadun. Kaulah Nabi kekasih Allah, walau ujian melanda, Kau sabar menghadapinya. kau contoh sebaik umat. Tauladan sepanjang zaman. Walau kau tiada lagi, kau tetap di sanubari. jasamu terlalu agung, namamu tetap di hati. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Kita laungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hari yang indah, senyuman pertama, ulurkan salam ukhuwah kita. Berpesan mengingati, dituntut agama, kita bagaikan satu keluarga. Silaturahim ini tak akan terpisah, kita jalinkan seperti Rasulullah dan sahabat. Kita laungkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Seiring sehaluan satu cita dan impian, susah dan senang kita tentuhi bersama. Bertemu berpisah kerana Allah. Demi satu kejayaan perlu pengorbanan, keazaman juga ketabahan. Inilah kehidupan menuntut kesungguhan, tak semudah indahnya hayalan. Silaturahim ini tak akan terpisah, berbahagia untuk selamanya.
Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menyertai puluhan ribu rakyat pelbagai kaum selama kira-kira 2 jam bagi menyaksikan keunikan masyarakat India menyambut Thaipusam di Batu Caves sini semalam. Di Kabul, satu letupan kuat yang dipercayai dilakukan oleh pengabom berani mati menggegarkan Kabul petang semalam. Kejadian letupan itu berlaku berhampiran sebuah restoran Tervina Dulibang yang disering dikunjungi warga asing dan kawasan penempatan perumahan kedutaan di Wazir Akbahan. Di Yagun, sekumpulan penganut Buddha bersenjatakan pisau yang mengamuk dilaporkan membunuh berpuluh-puluh etnik Rohingya Islam termasuk wanita dan kanak-kanak dalam satu kejadian terbaru di negeri Rankin, Myanmar pagi Selasa lalu. Bagaimanapun, pegawai kerajaan menafikan terdapat kematian dalam kejadian itu, namun mengakui situasi di Rankin ketika ini tegang. Pengarah projek Arakan Chris Lewa, kumpulan penyokong yang menghasilkan artikel penganiayaan terhadap penduduk Rohingya berkata, maklumat lengkap tentang keganasan yang berlaku di utara negara Rankin itu masih dalam proses pengumpulan. Menurut seorang saksi yang enggan namanya didedahkan, keganasan berlaku selepas penumpuan 3 mayat di dalam longkang berhampiran pengampungan Duchar Yata oleh beberapa orang pencari kayu. Sembilan 9.52 minit malam. Anda masih mendengarkan Radio Bukan Sekadar, Radio biasa. Yang anda tengah mendengar berita-berita menarik pada saudara daripada membaca berita kita. Kata yang ni. Jadi sebabkan lagu tu banyak lagi dan tak nak mengecewakan kebanyakan orang kan. Jadi kesian orang-orang yang dapat penat dedikasi lagu kan. Kita akan bacakan juga. Jadi kasih yang pertamanya datang daripada Azizi Omar, daripada bandar Grenoble the Best. Oh, ada gelaran yang ujung Grenoble the Best. Dan ditujukan kepada semua yang tengah exam. InsyaAllah kita dah habis exam. Jadi siapa yang tengah exam yang berada di France Hexagon, dengan ucapan dia, Assalamualaikum dan selamat kepada semua. All the best kepada yang masih tengah melalui minggu-minggu examination. Semoga kekal tabah, doakan saya juga. Yang dah habis untunglah. Jadi tambahan juga, tidak lupa Gong Si Facai Wang Shi Rui kepada Arif Goh dan seluruh member Chinese saya. Lama training ni nak baca. Wang Shi Rui. Itu ucapan daripada dia. Dan lagu dia tadi apa? Aku Tanpa Cintamu daripada Mirwana. Dan lagi satu ucapan daripada Kak Ju Junior yang berada di Paris, ditujukan kepada semua bekas pelajar sains semua Samura. Oh ni betul lah. Semua bekas pelajar sains semua yang berada di Rusia, Poland, Czech, Besançon, Grenoble dan Nice. Oh, ramai pelajar Samura Ucapannya, walau di mana kalian berada, ukhuwah filah kita abadi selamanya. InsyaAllah ada succeed together we excel. Semoga kita semua dalam rahmat dan kasih sayang ilahi, insyaAllah. Jadi lagu permintaannya warisan daripada Sudirman. Dan lagi satu dedikasi daripada saudara Amin Ahmad, ditujukan kepada saudara Faisal dan Hafiz Chomen yang berada di Orléans dan di Grenoble. Jadi ucapan beliau, bila lagi nak keluar jalan-jalan sama-sama bros. Lagu permintaannya daripada kumpulan Hijaz, Pemula Langkah. Jadi kita dengarkan semua lagu tadi dalam Radar Bukan Sekadar, Radio Biasa. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima,
selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira gagah menggunung senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Walau 1000 kali ku ulang sendiri, aku takkan tempur lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur karena jauhnya aku? Mengapa kamu tak pernah hadir? Syukur dalam jiwaku agar ku tetap bahagia. Tanpa cintaku tetaplah kau di sana. Aku tanpa cintamu bagai layang-layang terputus talinya. Walau 1000 kali ku ulang sendiri, aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi?
lagi setelah ku berbalik dari pandanganmu dan kabur karena jahilnya aku. Kasihmu Tuhan untukku berpaut dan bersandar. Aku di sini tetap terus mencoba untuk beroleh cintamu, walau ranjangnya menusuk pedih. Selalu tertanya-tanya, luas manakah bumi? Dunia di hujung sana, apa yang tersembunyi? Hanya mendengar cerita hingga termimpi-mimpi. Tak sabar mula kembara, lihat dengan sendiri. Muncul permata indah, jadi pemula langkah. Turut saja kata hatimu, pujuklah restu mengiringimu. Jauh berjalan, merentasi sempadan, tempuh dugaan dan mengutip pengalaman. Kilauan pedang, ribut pasir menggarang, mengajak diri berani menghadapi cabaran. Hidup tak mudah seperti dirancang. Jika bermimpi biar setinggi langit, andainya jatuh masih disambut awan. Bukalah mata, lihatlah sekeliling, masih banyak yang belum dicapai. Jauh berjalan, merentasi sempadan, tempuh dugaan dan mengutip pengalaman. Kilauan pedang, ribut pasir menggarang, mengajak diri berani menghadapi cabaran. Hidup tak mudah seperti dirancang. Jika bermimpi biar setinggi langit, andainya jatuh masih disambut awan. Bukalah mata, lihatlah sekeliling,
10.07 minit malam masih lagi mendengarkan Radar, bukan sekadar radio biasa. Jadi insyaAllah kita sebenarnya dah juga berada di hujung rancangan. Dah melepasi pun waktu siaran official kita. Ni orang kata waktu kecederaan lah untuk mengakhiri tema kita malam ni. Okay, mungkin pada malam ni kita tak bincang terlalu detail lah kan tentang apa sambutan Maulid Rasul ke ataupun Nabi Muhammad SAW kan. Kita tak bagi apa maklumat yang secara detail kan. Tapi kalau apa kita nak extract malam ni lah, Rasulullah ni dia satu role model yang sentiasa balap lah kan. Tak jumpa perkataan lain yang sesuai lah, tapi tu perkataan dia sentiasa boleh digunakan. Maksudnya daripada dulu ke kini ke dan masa-masa hadapan nanti, dia punya apa yang Rasulullah buat ni semua takkan pelik lah. Takkan jadi pelik kan. Dan salah satu cara kita nak berjaya kat dunia dan di akhirat memang lah kena ikut lah apa yang Rasulullah SAW buat kan. Kalau kita jadikan orang-orang yang lain selain daripada Rasulullah sebagai role model, contoh macam Steve Jobs ke Bill Gates ataupun Donald Trump kan, walaupun kita tengok orang-orang ni berjaya kat dunia kan, tapi kalau kita ikut apa orang-orang ni buat, kita takkan berjaya di dunia dan akhirat kan. Sebab kita nak dua-dua kan. Mungkin boleh berjaya di dunia saja lah kan, tapi tak di akhirat kot. Mungkin tak pun sangat besar tu kemungkinan kan. Sebab kalau nak berjaya di dunia ni pun kita perlu reda Allah kan. Kalau tak reda dengan apa yang kita buat, memang takkan dapat lah kan. Sebab diorang tu kiranya Allah dah tetapkan kan macam mana kehidupan diorang kan. Diorang akan bahagia di dunia kan. Dan semua ni perkara yang dah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz kan. Jadi untuk mengakhiri siaran malam ni, saya bacakan satu hadis lah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, hai anakku, jika engkau mampu tidak menyimpan dendam kepada orang lain sejak dari pagi sampai ke petangmu, hendaklah engkau kekalkan kelakuan itu. Kemudian beliau menyambung pula, hai anakku, itulah perjalanan sunnahku, dan mana siapa yang menyukai sunnahku, maka dia telah menyukaiku, dan mana siapa yang menyukaiku, dia akan berada denganku dalam syurga. Riwayat Tirmizi. Pada hadis ni, satu poin penting dia lah, bahawa kalau kita ni betul-betul kan nak sambut Maulid Rasul kan, nak tunjukkan rasa cinta kita pada Rasulullah SAW kan, benda kita buat ialah melakukan sunnah dia kan, mengikut sunnah dia. Kita juga mengikut sunnah, sebabnya sunnah Nabi ni bukannya hanya sekadar perbuatan kan, dia ada macam banyak-banyak kan. So kita kena kaji sunnah Nabi dan amalkan sunnah dia kan. Kita tak perlulah bila Maulid Rasul dia kita nak habiskan RM1 kan, nak buat apa perarakan kan, penat-penat kan. Tapi poin sebenar kita tak dapat kan. Kita pergi perarakan sampai peluh-peluh semua, sudah penat semua, balik rumah tidur kan. Tapi kita tak dapat pada Maulid Rasul tu, kita tak dapat nak ingat Nabi pun kan. Kita tak dapat pun nak tahu sunnah dia at least kan. Dan mungkin pada waktu sekarang ni bukanlah perarakan tu sangat kan yang sesuai lah untuk apa, untuk memberikan kesedaran lah tentang kan. Mungkin ceramah tu lebih digalakkan kan daripada kita berarak kan tanpa dengan rasa penat je kan, jerit berselawat tapi sebenarnya tak rasa pun kan, tak rasa kehilangan Rasulullah tu. Kita tak terasa nak buat amat, nak buat sunnah dia pun lepas tu kan. Sunnah ni pun bukanlah satu perkara yang hanya kita buat bila ada event tertentu kan. Kita kenalah melaksanakan sunnah ni sepanjang masa kan, daripada Isnin sampai hari Ahad, daripada pagi sampai malam, bila-bila kan. Bukannya nak tunggu satu-satu event tertentu, Maulid Rasul contoh, ataupun Nisfu Sya'ban, atau banyaklah lagi kan perkara-perkara event-event lain kan. Jadi apa yang ingin kami kongsikan lah dengan para pendengar semua adalah, semua benda yang kita belajar hari ni kita kena amalkan. Sebab ilmu tanpa amal bagaikan DJ Farhan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Betul. Jadi sebelum kita habiskan malam kita ada beberapa lagi dedikasi yang ingin disampaikan. Betul. Jadi kita akan untuk menutup sekali siaran ni, kita akan baca dedikasi semua ni. Jadi dedikasi daripada Bidadari Maroc. Bidadari Maroc yang berada di France, ditujukan kepada my roommate yang berada di Marseille, dengan ucapan, nanti kalau lapar
call je minta resepi. Jangan nakal-nakal sangat. Sikit je boleh. Lu tak faham sangat. Dengan lagu permintaannya Firdaus bukan bayangan lagi. Dan dedikasi yang kedua datang daripada saudara Aisyah yang berada di Marseille. Ditujukan kepada Kak Anati, Emma, Afi, Mahdi, Maziah, Kak Sabah, Afifah si Comel yang berada di Strata, France. Dengan ucapan, moga ukhuwah terindah milik kita selamanya. Moga ia terus dilimpahi berkat dan rahmat. Diberati hidup kita dengan amal dan solat, ilmu serta iman. Melebihi emosi, cemburunya dunia dan sedih sendu. Dengan lagu yang ingin disampaikan, Muhammad The Arrival. Dan untuk yang terakhir datang daripada saudara Abu Zarim yang berada di Marseille. Ditujukan kepada semua kawan-kawan yang berada di Perancis. Dengan ucapannya, semoga makin bertambah sayang kita pada Nabi kita, terutamanya diri saya ni. Amin. Dengan lagu yang ingin disampaikan juga, Muhammad The Arrival daripada Mirwana. Jadi sebelum kita habiskan malam kita, InsyaAllah, ada lagi satu daripada Fatin dan Anis, EFL 02 yang berada di Besançon. Jadi meminta lagu doa perpisahan daripada Brothers yang ucapan Assalamualaikum kepada kawan-kawan yang nak pindah dah, angkat barang elok, and nanti housewarming wajib jemput. Ucapan ini tujuan kepada budak-budak yang nak pindah rumah dari La Cassotte yang berada di La Cassotte Besançon. Jadi InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan dengan topik yang baru pada waktu yang sama, hari yang sama. Dan jangan lupa untuk isi borang. Kita akan rancangan borang apa? Borang feedback. Borang feedback untuk melihat sama ada pendengar-pendengar berpuas hati tak dengan terutamanya dengan waktu siaran kan, sama ada nak tukar ke ataupun nak kekal pada hari Jumaat atau tidak. Anda boleh isi borang feedback yang sentiasa berada di Facebook. Jadi kalau nak komen je kan, tak ada masalah, komen je apa-apa pun. Kalau ada apa-apa cadangan, apa-apa tak semestinya berkaitan dengan waktu pun, kalau ada cadangan-cadangan yang lain, boleh dipersilakan. Sangat-sangat dialog tadi. Jangan lupa untuk pergi ke SoundCloud, Radar untuk dengarkan podcast-podcast kan, contohnya berita ataupun Friday 5, dan juga boleh dengar siaran ulangan penuh di YouTube, InsyaAllah. Jadi kita akhiri malam ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Radar bukan sekadar radio biasa. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت بدر
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi jauh.
kita rasa bersama. Semoga Allah meridai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa, kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hamba-Mu, senyuman yang tersirat di bibirmu menjadi
Tuhan tunjukkanlah